Tema 1. Keselamatan dan kesihatan. Standard kandungan 2.1 resusitasi kardiopulmonari. Standard pembelajaran 2.1.2 mendemonstrasi kaedah CPR. Sebutan kata kunci penting dalam langkah-langkah CPR. Pertama, bahaya, danger. Kedua, response. Ketiga, tekanan, compression. Keempat, saluran pernafasan, airway. Kelima, pernafasan, breathing. Apakah asas penting di dalam CPR? Konsep asas penting CPR ialah membekalkan oksigen ke otak. Ini adalah untuk mengelakkan otak mati, seterusnya akan menghentikan denyutan jantung. Demonstrasi CPR. Kita mulakan demonstrasi CPR dengan kata kunci bahaya dan juga respon. Langkah-langkah awal. Contoh, mangsa renjatan elektrik tidak sedarkan diri. Pertama, periksa persekitaran mangsa. Pastikan diri kita, mangsa dan persekitaran adalah selamat. Dalam kes renjatan elektrik, pastikan kita gunakan penebat untuk alihkan wayar dan perkakas elektronik. Kedua, pastikan mangsa memberi respon dengan menepuk bahu dan memanggil namanya. Ketiga, membuat panggilan kecemasan 999 untuk memohon bantuan profesional. Contohnya, paramedik. Pastikan beberapa maklumat utama diberitahu. Pertama, lokasi kejadian. Yang kedua, jenis kecederaan mangsa. Yang ketiga, keadaan mangsa. Yang keempat, periksa pernafasan mangsa. Jika tidak bernafas secara normal atau tiada denyutan nadi, maka CPR akan dimulakan. Kata kunci yang seterusnya, tekanan, saluran pernafasan, pernafasan. Tekanan. Mangsa dibaringkan dalam posisi terlentang pada permukaan rata. Kemudian, duduk di sisi mangsa dan posisikan tangan di tulang sternum. Kedudukan tulang sternum. Genggam tangan satu lagi dengan kedudukan jari dalam keadaan berselang-seli. Luruskan lengan dan tekan dada sekurang-kurangnya 3 hingga ke 6 cm. Durasi tekanan adalah selama 30 kali pada kadar 100 kali seminit. Konsep kaedah yang dijalankan tadi. Pertama, kekalkan peredaran darah dari jantung ke seluruh badan. Yang kedua, ini akan memastikan oksigen dapat dibekalkan ke seluruh badan dan mengelakkan sel otak mati atau tidak berfungsi. Ketiga, jika tidak, sel otak akan mati dan akhirnya jantung turut berhenti berdegup. Saluran pernafasan. Letakkan tangan pada dahi mangsa
dan dongakkan kepala mangsa dengan perlahan. Seterusnya, pada masa yang sama, dagu mangsa diangkat menggunakan hujung jari untuk membuka saluran pernafasan. Jika didapati ada halangan, badan mangsa akan dipusingkan ke sisi dan keluarkan apa yang ada pada laluan pernafasan tersebut. Warna biru menunjukkan laluan udara dalam sistem pernafasan manusia yang tidak boleh mempunyai halangan. Penghalang utama laluan saluran pernafasan pada laluan tersebut ialah epiglottis dan juga lidah. Pernafasan. Rapatkan bibir anda kepada bibir mangsa dan hembuskan udara sambil hidung dipicit sehingga dada mangsa naik. Buat hembusan kedua selepas dada mangsa turun semula. Teruskan langkah tekanan, saluran pernafasan dan pernafasan sehingga mangsa pulih semula atau sehingga paramedik sampai. Konsep hembusan nafas yang menyebabkan pergerakan naik turun dada akan membenarkan pergerakan sangkar rusuk, membenarkan udara keluar dan masuk ke peparu. Bantuan pernafasan akan membekalkan oksigen yang cukup kepada mangsa. CPR memastikan oksigen dalam darah dapat mengalir dari jantung ke organ utama, antaranya otak dan ke seluruh badan. Posisi semasa mangsa sedar. Letakkan tangan di bawah pipi yang bertentangan. Dongakkan kepala untuk membuka salur pernafasan. Lutut dibengkokkan ke atas sehingga anggaran sudut 90 darjah. Pertama, badan mangsa dipusingkan. Kedua, saluran pernafasan mestilah terbuka dan tiada pergerakan daripada mangsa. Untuk memastikan CPR ini dijalankan dengan berkesan, pelajar hendaklah menonton pelbagai channel YouTube yang mensajikan pelbagai maklumat berkaitan CPR. Kata kuncinya ialah CPR. Kemudian, buat praktikal dan berbincang dengan guru anda. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi.